Baik, jadi sebelum kita baca, sambung. Kita cuba lihat pada istighfar, lafaz istighfar yang kita dianjurkan untuk berzikir dengannya. Jadi lafaz yang paling afdal ialah astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ulama menerangkan pada lafaz yang agung tadi ada petunjuk di atas apakah yang kita istighfarkan. Maksudnya istighfar itu minta ampun. Jadi atas kesalahan apakah yang kita dikendaki minta ampun selain daripada dosa-dosa lah. Dosa itu kita maklum lah. Cuma dalam lafaz istighfar yang agung tadi ada isyarat yang tinggi kepada kesalahan atau kekurangan yang mungkin dilakukan oleh kita. Iaitu pada perkataan pertama al-azim. Kita istighfar tu ada perkataan astaghfirullahalazim. Maksudnya sifat Allah yang agung. Sifat Allah yang agung. Selepas sifat azim tu ada datang allazi la ilaha illahu. Allazi la ilaha illahu itu merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia yang tiada Tuhan, tiada zat melainkan Dia. Itu poin kedua lah. So poin pertama azim, poin kedua la ilaha illahu, mengisyarat kepada zat Allah Taala. Kemudian kita ada lafaz al-hayyal qayyum. Al-hayyal qayyum itu sifat bagi zat tadi. Zat yang kita kata huwa tu kan, la ilaha illa huwa. Ataupun pada ayat-ayat yang lain, nas yang lain disebut la ilaha illa Allah. Jadi itu zat. Kemudian sifat bagi zat tu ialah al-hayyul qayyum. Maksudnya yang maha hidup lagi maha melakukan. Hayy maknanya maha hidup, qayyum maksudnya maha melakukan. Jadi hayy itu sifat hidup, itu menunjuk kepada semua sifat ma'ani. Kerana kalau kita biasa belajar sifat 20, maka akan diterangkan bahawa sifat ma'ani yang 7 tu dia seolah-olah perlu kepada sifat hayat untuk dia wujudlah. Maknanya kita kata kalau tak ada sifat hidup, tak boleh ada sifat ilmu, tak boleh ada sifat iradat, kehendak, tak boleh ada sifat kudrat, tak boleh ada sifat sama, basar, kalam. Lihat, mendengar, berkata-kata. Tak boleh. Dia kena ada hayat dulu. Seolah-olah macam tu lah. Jadi bila dalam lafaz yang agung tadi, lafaz istighfar tadi, dia disebutkan al-hayy je. Jadi tersirat kat bawah dia semua sifat-sifat ma'ani. Maksudnya al-hayy yang alim, yang qadir, yang murid, yang sami', yang basir, yang kalim, mutakallim. Maksudnya isyarat kepada semua sifat-sifat Allah. So kita dah 3 lah. Pertama dia azim, keagungan Allah. Kemudian zat Allah, kemudian sifat Allah. Dan yang terakhir lafaz qayyum. Qayyum maksudnya yang maha melaksanakan. Itu merujuk kepada af'al Allah. Maksudnya semua yang berlaku ialah Allah yang buat. Terang ke, gelap ke, sedih ke, gembira ke, untung ke, rugi ke, besar ke, kecil ke, hidup ke, mati, semua Allah buat. Di bawah nama Al-Qayyum tu. Jadi kat sini ada 4 isyarat lah. Dalam lafaz istighfar yang agung tu ada 4 isyarat. Ada keagungan, zat, sifat, af'al. Jadi ketahuilah sebutan 4 perkara ni, poin ni tadi disebut secara menurun lah, secara menurun. Maksudnya yang paling penting sekali azim ni. Kedua zat, sifat, af'al. Maksudnya paling penting untuk kita usahakan dalam kehidupan kita ni lah. Maksudnya kita beribadat, kan? Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ditafsir oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata liya'budun tu maksudnya liya'rifun. Maksudnya kita ni dicipta untuk beribadat. Untuk apa beribadat? Untuk mengenal Allah. Jadi mula-mula kita nak kenal ialah nombor 4 ni, iaitu perbuatan Allah. Kita nak kenal perbuatan Allah.
Kemudian lepas mengenal perbuatan Allah, kita usahakan perkenalan kepada sifat-sifat Allah. Begitulah seterusnya kepada zat Allah Ta'ala. Kemudian bila dah kenal af'al, sifat, zat, apa kita nak buat? Kan dah kenal, nak buat apa? Maka kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi maksudnya kenal tu untuk cinta. Cinta, apa berlaku dengan cinta? Iaitu kita mengagungkan, kita membesarkan. Betul tak? Orang yang kita cinta, kita akan besarkan, kita akan utamakan, kita akan dahulukan, kita akan berkorban untuknya. Jadi itu perkara keempat tadi lah, azim tadi. Jadi itulah 4 perkara yang paling tinggi dalam kehidupan kita, yang selalu kita buat salah. Maknanya kita tak capai-capai lagi, kita tak kenal lagi perbuatan Allah, kita tak kenal lagi sifat Allah, kita tak kenal lagi zat Allah. Dan takkan kita boleh besarkan Allah pun, melainkan kita capai 3 ni baru boleh membesarkan dengan sebenar-benar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama katalah, kenapa dia ajar lafaz istighfar macam tu? Kerana supaya kalau kita istighfar tu, kalaulah kata kita tak ada dosa zahir, maka ingatlah kita belum kenal Allah lagi pada perbuatan dia. Dan kalau kita dah kenal perbuatan, ingatlah kita belum kenal sifat-sifat Allah. Kita on the way, dalam fit tariq, dalam perjalanan, dalam usaha nak mengenal sifat-sifat Allah. Kalau dah kenal pun, tahuilah kita belum kenal zat Allah Ta'ala. Semua tu kita kena usahakanlah sebelum meninggal dunia. Jadi setiap saat itulah perkara yang kita, ataupun kelemahan-kelemahan kita yang kita istighfarkan. Maksudnya jauh lebih lagi daripada dosa lah. Maksudnya dosa tu awal lagi dah tinggal. Dosa zahir, dosa batin, itu dalam proses sekarang ni. Kemudian bawa kepada mengenal perbuatan Allah, sifat Allah dan zat Allah, baru dah dapat kita mengagungkan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang dapat agungkan Allah Ta'ala beserta dengan syiar-syiar dia, maka itu tanda hati dia betul-betul bertakwa. Maksud hati dia bersih dan mencapai pengenalan af'al, sifat dan zat. Jadi itu ulama terang macam tu lah. Supaya kita baca Astaghfirullahalazim, maknanya kita ni tak mengagungkan Allah lagi. Kita ni lemah. Kita tak utamakan Allah banyak dalam banyak perkara, kita cuai dan sebagainya. Kenapa tak dapat agungkan ni? Kerana tak kenal zat, ataupun belum kenal sifat, ataupun langsung tak kenal af'al pun tak kenal lagi. Maksudnya perbuatan pun masih lihat makhluk lagi. Berlaku perbuatan baik yang baik, baik yang buruk masih nampak makhluk lah. Maksudnya kalau jahat kita marah orang, kalau baik kita puji orang tu tanpa mengingati Allah, ataupun benda baik tu berdiri kita rasa diri kita yang hebat dan sebagainya. Dan ditutup dengan wa atubu ilaihi, hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan aku kembali kepada Allah. Jadi maksudnya macam mana nak kenal af'al, sifat, zat dan agungkan Allah ni, dia kena bermula dengan atubu ilaihi. Kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah. Sebab tu dalam ayat yang kita baca sebelum ni, ada ayat surah An-Nisa tu kan, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, bila mereka ni buat kezaliman, mereka akan datang kepada kamu, wahai Rasulullah. Datang kepada kamu itulah gambaran kembali kepada Allah. Jadi di zaman kita ni, kita kembalilah kepada ulama yang membimbing kita kembali kepada dia. Dengan kita selalu melazimi dia, mengambil ilmu-ilmu, bimbingan dan nasihat. Dan mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ke pengenalan kita tadi, daripada af'al, kepada sifat, kepada zat, dan dapat mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama ni untuk mengagungkan je sebenarnya. Agama ni diturunkan untuk kita agungkan Allah je. Cuma cara agung tu lah, kita solat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita berjuang, berjihad, berperang. Semua tu duduk bawah ta'zim. Sebab kita agungkan Allah lah kita semayang. Sebab kita agungkan Allah kita puasa. Dan seterusnya daripada ibadat-ibadat. Itulah baru betul-betul ibadat lah. Kalau sebelum tu namanya ibadat secara terpaksa. Tapi itu proses lah. Step by step. Bukan makna, saya ibadat ni tak guna, jadi tak payah ibadat. Bukan. Ibadat je. Untuk mencapai kepada ibadat yang sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dapat kepahaman manfaat untuk kita membangkitkan diri kita untuk berjalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, jadi insyaAllah kita sambung surat 83
82 bawah tu. Wa an yu'mina, berkata pengarang, wa an yu'mina bi syafa'atil anbiya alaihimus salatu wassalam, summa ulama, summa syuhada, summa sayyidil mu'minina ala hasabi jahihi wa manzilati min Allah azza wa jal, wa man baqiya minal mu'minina wa lam yakun lahu syafi'un ukhrija bi fadlillahi ta'ala fala yakhludu fin nari mu'minun bal yukhraju man kana fi qalbi misqalu zarratin minal iman. Artinya dah wajib kita percaya, yakni i'tiqadkan dengan syafaat Nabi-Nabi alaihi mussalatu wassalam pada hari kiamat. Kemudian maka syafaat ulama. Kemudian maka syafaat syuhada. Kemudian maka syafaat sekalian orang yang mukmin. Atas sekira-kira kemegahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sekira-kira darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya antara perkara yang perlu diiktikadkan oleh seseorang yang beriman daripada sam'iyat lah ni, iaitu pengkhabaran Nabi tentang pertolongan, atau dalam bahasa dia syafaat di hari kiamat nanti. Maksud di hari kiamat nanti masing-masing berada dalam keadaan yang tersendiri, yang ialah majoritinya memerlukan kepada pertolongan, sama ada sekecil-kecil pertolongan atau sebesar-besar pertolongan. Jadi Nabi mengkhabarkan bahawa ketahuilah di hari kiamat nanti akan ada pertolongan tu, akan ada syafaat. Kita kena percaya. Percaya baru boleh dapat. Kalau tak percaya tak dapat. Cuma persoalan dia, syafaat tu daripada siapa? Memanglah asalnya daripada Allah. Wa man Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Tak ada orang yang boleh beri pertolongan syafaat tu kecuali dengan izin Allah. Sebab memang daripada Allah hakikat dia. Allah yang tolong. Cuma Allah seperti sunnatullah yang biasa, Allah akan menzahirkan pertolongan tadi pada makhluk. Macam kita kan, yang dikatakan Allah lah yang bagi rezeki kat kita. Dari sudut gambarannya apa? Kita digerakkan untuk bekerja. Kemudian cukup masa kita dapat dia punya upah kan. Jadi kita dapatlah beli rezeki yang hakikatnya daripada Allah, tapi gambarannya daripada makhluk. Jadi macam tu juga syafaat di hari kiamat. Seperti sunnatullah, maka dizahirkan syafaat tadi daripada makhluk. Jadi dalam nas dia kata ada beberapa golongan yang mempunyai syafaat ni, mempunyai izin menolong orang ni. Jadi yang tertinggi ialah para anbiya. Maksudnya masing-masing anbiya tadi ada izin untuk mensyafaat ikut kadar masing-masing lah. Dan yang paling agung sekali ialah syafaat Nabi kita. Maksud agung tu syafaat dia meratai kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Dan dikatakan lagi selepas para anbiya tadi, para ulama. Maksudnya orang yang alim. Dan ingatlah alim yang disebut di sini alim yang ukhrawi, ataupun kita kata ulama akhirat. Bukan ulama su'. Ini kita sebut kerana perkara tadi wujudlah di zaman kita ini, ya. Dan dia tak ada kaitan dengan apa-apa melainkan hati. Ulama yang dipanggil ulama su' tadi ialah dia berilmu tapi hati dia masalah, tu je. Dia tak ada kaitan dengan dia belajar kat mana-mana ke, ataupun dia ada unsur politik ke, ikut parti ke apa itu tak ada kaitan lah. Tapi yang utamanya yang dipanggil, yang membezakan ulama akhirat dengan su' tadi ialah yang ada masalah pada hatinya. Jadi dipanggil ulama su'. Jadi ulama su' ni dia tak bagi syafaat lah, sebab dia pun dalam keadaan memerlukan syafaat nanti. Jadi yang maksudkan ulama sini ialah ulama akhirat. Seorang berilmu yang mempunyai hati yang bersih,
dan ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah daripada ulama ialah syuhada, yakni orang-orang yang mati syahid, berjuang di jalan Allah sehingga mati. Maksudnya berperang dalam peperangan melawan kafir harbi sehingga dia mati. Maka dipanggil sebagai syahid dan dia mempunyai izin yang khusus untuk mensyafaatkan manusia. Kemudian maka syafaat sekalian orang beriman. Orang beriman pun ada syafaat juga. Orang beriman yang maksudnya tak syuhada lah, tak mati syahid. Dan orang beriman tadi atas sekira-kira kemagahan dia ataupun darjat dia di sisi Allah. Maksudnya orang beriman tadi ada macam-macam darjat lah. Dan dia dapat izin menolong orang tadi mengikut darjat dia. Kalau darjat dia tinggi, besar, pertolongan dia tadi besar. Kalau kurang besar, kuranglah syafaat dia tadi, tapi masih ada izin menolong dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang orang lah. Siapa yang diizinkan bersyafaat nanti. Dan banyak nas-nas yang lain memerincikan seperti termasuk dalam beriman tu tadi orang yang hafal Quran. Setengah nas kata yang hafal Quran. Dan termasuk daripada mukmin tu ialah keturunan. Sebab dia mukmin tu umum kan. Jadi tak kisahlah siapa pun, keturunan ke tak keturunan ke. Cuma nas lain tu dia menerangkan. Jadi jangan kita terkeliru. Contohnya kita kata nas ni tak sabit, contohnya maudhu' teruk sangat, contohnya dhaif ke apa kan. Jadi jawapan ni tak ada masalah kerana dia dah masuk di dalam nas yang umum iaitu mukmin. Maksudnya yang dimaksudkan dengan hafiz Quran tu ialah hafiz Quran yang mukmin. Yang dimaksudkan dengan keturunan yang mukmin. Dan lebih utama lagi diizinkan Allah lah. Maksudnya dapat izin di bawah nama mukmin. Itu ya. Baik. Adapun dalam bentuk di dalam matan ni, dalam teks kita ni dia tak sebutlah bentuk pertolongan tu. Bentuk pertolongan tu dalam kitab-kitab yang lain disebut ada pelbagai bentuk. Contohnya meringankan hisap. Maksudnya hisap tu berat jadi ringan. Lepas dapat syafaat jadi ringan. Ataupun daripada hisap jadi tak ada hisap. Ada juga syafaat. Kemudian syafaat pada mizan. Timbang nampak macam berat kepada amalan jahat, tapi daripada dapat syafaat, amalan baik lagi berat. Ataupun amalan baik dah berat dah, tapi di syafaat lagi berat lagi. Maknanya dia punya natijah dia punya result dia lagi power lah. Daripada melihat pada amalan dia saja, tapi dicampur dengan syafaat lagi. Ataupun contoh lain, ketika melintas sirat mustaqim. Daripada jatuh boleh naik balik, boleh meneruskan perjalanan. Daripada perjalanan terganggu jadi lancar, macam tu lah. Dan yang terakhir, daripada apa? Daripada kekal dalam neraka dikeluarkan. Bukan berkaitan dengan neraka tu ada beberapa bentuk lah. Contohnya daripada masuk neraka jadi tak masuk. Ataupun daripada lama dalam neraka tu jadi kurang. Patutnya dia kena duduk atas 10 kesalahan, jadi 1 kesalahan je sebagai contoh. Kurang lah. Dan yang terakhir ialah daripada kekal, bukan kekal lah, maksudnya daripada tak keluar macam orang kafir, jadi keluar syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya syafaat tu ada macam-macam bentuk lah. Tapi dalam teks ni dia tak sebut lah. Itu diterangkan dalam teks yang lain. Ala kulli hal yang kita perlu imani atau yang diikatkan ialah adanya syafaat. Syafaat tu daripada beberapa golongan. Bahkan dalam nas yang lain dia kata bukan orang pun ada syafaat. Maksudnya yang bukan orang. Contohnya Kaabah, Quran. Dia pun diizinkan Allah untuk mensyafaati. Boleh. Kan hadis Nabi kata Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi ataupun li sahibihi. Bacalah Quran, kerana Quran ni akan datang hari kiamat, dia tolong. Yashfa'u ataupun syafi'an, menolong orang yang membaca dengan ilmu dan adab lah, dan beramal. Kerana di dalam nas yang lain, Nabi juga mengingatkan, ada orang baca Quran, Quran marah kat dia. Ramai orang baca Quran, Quran yal'anuhu, Quran ni melaknat dia. Sebab apa? Sebab dia tak baca dengan ilmu. Maknanya dia tahu tapi dia saja baca salah, ataupun dia baca tapi dia tahu makna kena buat tu, kena buat ni, tapi dia tak buat. Itu Quran marah lah. Itu dia panggil hujjatun alai. Dia jadi hujah, menyusahkan pembaca tu. Itu kita minta lindung lah. Yang naknya ialah jadi hujjatun lahu. Quran tu jadi hujah membackup kita. Jadi dalam nas-nas seumpama itu menunjukkan bukan manusia saja ada syafaat. Maksudnya selain manusia ada syafaat, ada nas kata Kaabah. Kaabah ni dia akan syafaat siapa yang tawaf dia. Dia kenal lah siapa tawaf dia kan. Nanti kat hari kiamat nanti dia tengok, oh dia ni perlu pertolongan, dia akan tolong dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam lah. Jadi benda ghaib ni kan ada nas. Cuma sebatas nas itulah dia. Maksudnya ada golongan manusia, ada beberapa perkara yang bukan manusia juga diizinkan memberi syafaat. Lebih daripada itu, kalau tak ada nas, kita tak wajiblah percaya. Cuma sekiranya ada kalam-kalam daripada para ulama, para awliya, maka itu boleh jadi ilham mereka. Maknanya tak wajib kita percaya. Kalau kata tak nak percaya pun. Cuma itulah tujuan berilmu, itulah tujuan berguru menuntut ilmu, kita dapat info lebih. Info lebih tadi semestinya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya Quran hadis kata ada syafaat, ilham tu kata syafaat ada juga, cuma dia tafsirkan lagi. So itu info tambahan lah di atas sangka baik kepada Allah, tidaklah bermasalah. Okay. Kemudian dia kata, tidak, dan barang siapa tinggal dalam api neraka daripada orang yang mukmin, padahal tidak ada baginya seorang pemberi syafaat. Ada mana akan ada orang, kita minta lindung lah, beriman tapi dia tak ada orang nak tolong dia. Maksudnya dia tak layak dapat syafaat Nabi, syafaat ulama, syafaat syuhada, syafaat orang beriman. Maka nescaya mengeluarkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan anugerahnya. Maksudnya Allah sendiri akan syafaat dia lah. Allah akan tolong dia untuk mengeluarkan dia daripada kekal dalam neraka. Maksudnya syafaat tu tetap ada lah. Cuma Allah menzahirkan melalui manusia tadi untuk mengagungkan manusia tu. Maksudnya di akhir-akhir nanti kita nampak, ustaz ni punya power. Dulu aku tak aku ejek-ejek dia ke contohnya lah. Ataupun ni jiran aku, dulu aku sangka buruk kat dia, padahal punya dia power di sisi Allah, dia ada darajat, dia ada tingkatan. Dia boleh bantu orang. Dia tak bantulah kita sebab kita buat perangai ke. Jadi sebab tu kata orang sufi, ahli sufi kata adab kepada sesama mukmin ialah kita sentiasa beriktikad orang lain lebih baik daripada kita. Asalkan dia beriman je, kita kata dia ni lebih baik daripada aku. Supaya mengelakkan tadi lah, kita berburuk sangka kepada orang. Rupanya dia wali Allah. Kita kutuk-kutuk orang padahal dia lebih dekat dengan Allah daripada kita. Mungkin kita ustaz, dia tak ustaz pun, tapi kedudukan dia dengan Allah lagi dekat. Jadi adab yang selalu ditekankan ialah dalam bertasawuf ni ialah kita sentiasa iktikad orang lain lebih hebat daripada kita. Kita ialah paling teruk. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, kalaulah ada seorang je masuk neraka hari kiamat nanti, ramai-ramai seorang masuk neraka, nescaya yang masuk neraka tu ialah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu. Dia kata, maksudnya tahap dia menghina diri tu, dia kata kalaulah hari kiamat nanti ada seorang je masuk neraka, seorang tu Umar lah. Sebab dia paling hujung sekali. Padahal Sayyidina Umar tu orang nombor 2 yang paling hebat. Itulah adab yang diajarkan. Bahkan setengah ulama kata, ulama sufi kata, hendaklah kita i'tikad orang-orang yang kita jumpa ni Nabi Khidir. Kerana berjumpa dengan Nabi Khidir itu adalah tanda kewalian. Maksudnya tanda ada kedudukan di sisi Allah. Jadi kita ni kena berhati-hati, jangan-jangan yang kita jumpa tu Nabi Khidir.
tapi kita buat adab yang buruk. Jadi untuk mengelakkan perkara tadi, ialah kita beranggapanlah semua orang ni, semua yang kita jumpa tu Nabi Khidir lah, supaya kita dapat melakukan adab yang terbaik sebagai tanda. Mana kita jumpa Nabi Khidir tu, adab kita baik, tu tanda kita ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, mudah-mudahan kita tak jadilah golongan ni. Tak ada orang nak syafaatkan dia. Baik. Maka tiada dikekalkan dalam api neraka itu akan orang yang mukmin, tetapi dikeluarkan daripadanya akan seorang yang ada di dalam hatinya itu iman setimbang, sebesar daripada zarah. Maksudnya sebesar zarah pun akan dikeluarkan juga. Cuma lama sekejap tu ikut kepada kehendak Allah lah. Ikut kepada syafaat tadi. Kalau tak ada syafaat pun, syafaat daripada Allah tu sendiri. Maksud kalau Allah nak keluarkan dengan segera, segeralah. Kalau lambat, lambatlah. Tapi yang akhirnya mesti keluar. Janji Allah Ta'ala. Yang ni jika ada iman di dalam hati seorang, sekadar semut yang kecil sekalipun, nescaya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu daripada api neraka. Dan tiada dikekalkan akan mereka itu di dalam api neraka, jika ada mereka itu berbuat maksiat di dalam dunia sekalipun. Ialah maksudnya, itulah kelebihan iman. Itulah berangkat fadlul iman atau fadilat iman. Asalkan pernah beriman je, walaupun sikit, akan menyebabkan tak kekal dalam neraka. Walaupun banyak dosa, sebanyak mana sekalipun, tapi berserta dengan keimanan, imanan tadi akan menyebabkan tidak kekal dalam neraka. Itu syafaat Allah lah. Kalau ikut adil Allah tu, kita punya satu dosa je, yang paling kecil, dah membolehkan kita kekal dalam neraka. Tak payah tunggu kekufuran. Kalau ikut adil Allah, maksudnya Allah nak betul-betul adil, maka kita buat salah sikit je, terus kita dah boleh kekal dalam neraka. Tak payah tunggu kafir lah. Tapi nampaknya Allah tidak menzahirkan nama adil tadi. Satu dalam hikam Ibn Athaillah sebut, di atas keadilan Allah, dosa kecil itu ialah dosa besar. Maksud kalau nak dosa kecil kita terlupa Allah sekejap, satu saat, kita nak ukur dengan keadilan Allah, itu dah dosa yang paling besar sekali, tak ada dosa besar daripada tu. Apatah lagi dosa yang besar, dosa takabur apa semua tu, itu lagi tak tahu nak cakap macam mana. Itu kalau lihat daripada adil Allah. Tapi kalau lihat daripada rahman Allah, rahim Allah, afu Allah, ghafur Allah, dosa yang paling besar macam dosa kecil. So, sebab tu kita kena seimbangkan khauf dengan rojak tadi. Maksudnya kita menyedari kesalahan sikit amat boleh dimurkai oleh Allah, dan serentak tu kita menyedari kesalahan yang paling besar pun masih boleh diampunkan Allah. Betul, kita berjalan lah. Kita terus je beramal. Kita jangan putus asa ataupun bosan ataupun rasa rendah diri, inferiority complex ke. Tak payah. Kita bersangka baik dengan Allah, terus beramal ibadat, melazimi guru-guru kita, hadir majlis. Macam mana buruk kita pun di sisi Allah masih boleh dimaafkan. Tapi jangan duduk kat situ je. Dia seimbang dengan macam mana sikit pun kesalahan kita buat, boleh jadi Allah amat murka. So duduk tengah-tengah lah. Jadi semua tak kira lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah banyak menerima keuzuran hamba-hamba dia. Baik, jadi itu tentang syafaat lah. Jadi sebab tu kita selalu dengar, banyakkan berselawat untuk dapat syafaat Nabi. Betul lah tu. Betul lah tu maksudnya. Itulah antara usaha dia. Jangan kita rasa, tak apa, boleh dapat punya syafaat, jangan risau. Itu jadi tak seimbang lah tu. Memanglah Nabi tu nak sangat syafaat kita, tapi kalau kita sambil lewa, takut-takut tak dapat kan, dah menyesal tak berkesuduhan lah. Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Pertolongan aku li ahlil kabair, untuk golongan yang buat dosa-dosa besar daripada umat aku. Maksudnya jangan putus asa lah. Dosa besar mana pun kita buat, syafaat Nabi tadi masih ada. Bahkan Nabi sebut dalam hadis tu, ialah memang syafaat ni untuk dosa besar. Orang yang dosa besar yang dah masuk dalam neraka, itu yang Nabi nak tolong sangat. Yang tak ada
Kalau tak ada dosa, kurang dosa ni, Nabi tak payah tolong pun dia dah, atau Nabi tolong sikit-sikit pun dia dah berjaya dah. Sebab tu baru ni saya dah tengok satu video, orang tanya kepada Syekh Yusri. Syekh Yusri, hafizahullah, ulama dekat Mesir kan. Dia tanya, macam mana, dia kata, kenapa saya ni bertarekat? Zikir lah kan, tarekat zikir pagi petang siang malam. Dah bertahun-tahun lah. Maksudnya dia ikut guru kan. Tapi dia tak pernah mimpi Nabi. Jadi soalan dia, kenapa tak pernah mimpi Nabi? Sedangkan kita belajar tarekat ni yang paling, jalan yang paling murni lah, yang paling agung kan. Kita dah usahakan, dah masuk, dah sertai, dah beramal. Tapi kita tak dapat sesuatu yang dipanggil mimpi Nabi. Ataupun lebih besar lagi, kita nampak Nabi secara jaga ni nampak Nabi. Sedangkan kita dengar, dalam masa yang sama kita dengar, mimpi Nabi tu berlaku lah. Ada orang mimpi Nabi kan, sana sini, sebagainya. Jadi soalan dia kenapa? Dia kata, adakah kerana Nabi ni tak, maksudnya dia punya amalan tu tak bagus lagi lah. Maksudnya dia kata, adakah sebab amalan dia tak bagus lagi? Maksudnya Nabi tak nak jumpa dia dalam mimpi, seumpama macam tu lah soalan dia. Maka Syekh jawab, senang je Syekh kata, ketahuilah mimpi Nabi ni bukan petanda kepada amalan kita tadi bagus atau tak bagus. Bahkan dia kata konsep dia, Nabi ni akan jumpa, sama ada jaga atau mimpi, sekali-sekali je. Bukan mesti nak mimpi Nabi seminggu sekali, setahun sekali, tak payah. Semua hidup sekali tu pun dah bertuah lah kan. Cuma dalam kekerapan yang amat kecil tadi, kata Syekh, itu Nabi akan buat atau akan berlaku pada umat-umat Nabi yang lemah, dia kata. Kerana bertujuan untuk memberi bimbingan atau sokongan. Maksudnya orang ni dia dah lara. Contohlah kan, lara, banyak buat maksiat, tiba-tiba dia mimpi Nabi. Apa tujuan dia? Supaya dia sedar lah, uish, aku ni banyak maksiat pun Nabi nak jumpa aku lagi. Nak jumpa maksudnya Nabi datang tegur aku lagi. Jadi dia bertaubat lah, serta-merta kan. Jadi tu tujuan mimpi Nabi. Supaya dia bertaubat. Kalau orang yang dah bertaubat, dah berada jalan yang lurus, jadi dia, istilah kata lah, dia tak perlulah jumpa Nabi tadi. Jadi Syekh kata dalam video tu, dia bagi perumpamaan, dia kata kalau ayah dia ada anak 10 orang. Kalau ada 10 orang ni, ada 3 orang sakit. Dia nak tengok yang 7 orang sihat ni ke 3 orang sakit? Dia mesti nak tengok yang 3 orang sakit ni. Pagi petang siang malam tengok dia ni dah makan ke belum. Dia ni apa khabar ini? Dah bangsa pulih ke tak? Yang 7 orang ni dia tak payah bicara lah. Dia pandailah nak buat apa yang, dia dah sihat kan? Dia tahu apa dia nak buat. Jadi macam tu lah dia punya gambaran. Maksudnya ulama-ulama, wali-wali Allah Ta'ala, mereka ni bukan kata tak perlu kepada Nabi, bimbingan Nabi tu, mereka ni dah jadi wakil Nabi. Kata kalau istilah nasnya, pewaris Nabi. Maksudnya Nabi suruh kat dia. Nabi dah tak payah nak ubat hati dia, tak payah. Nabi dah sekarang ni bagi arahan, kamu pergi dakwah sana. Istilahnya lah dari sudut rohani dia. Tak mestilah dia jumpa Nabi arah tu, walaupun ada kisah-kisah tu sebagai karamah. Cuma maksud dia dah dapat arahan Nabi tu ialah dia dapat arahan daripada guru sebelum dia kan. Guru dia dah didik dia, ajar 10 tahun macam tu kan. Dia tengok dah boleh budak ni, ada ilmu, hati semua dah bersih, maksudnya dah istiqamah. Dia akan cakap lah, kamu pergi berdakwah. Kamu pergi berdakwah tu asalnya daripada ayat Allah yang suruh berdakwah. Kemudian Nabi kan sebut kepada sahabat kepada tabi'in, sampai kepada guru kita, kepada kita. Jadi kita berdakwah je lah. Hasil tu kita mana tahu, semua daripada Allah Ta'ala. Jadi nak bagi tahunya, mimpi Nabi tadi itu selalunya berlaku kepada orang yang perlu kepada bimbingan. Jadi sebab tu kita kena beribadat berterusan untuk kekal di atas jalan yang lurus tadi, barulah kita melayakkan kita untuk mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sikit lagi last. Ada lagi 13 minit. Jadi setelah bersyafaat ni, kata pengarang lagi, antara i'tiqad dan wajib kita i'tiqadkan akan kelebihan segala sahabat Nabi SAW dan tertib kelebihan mereka itu. Dan wajib kita i'tiqadkan bahawasanya yang terlebih afdal daripada segala manusia, kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian daripada segala anbiya, ini para nabi, iaitulah Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Kemudian maka sahabat yang 6, iaitu Sayyidina Talha bin Ubaidillah dan Sayyidina Zubair ibn Awam dan Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas dan seterusnya Sayyidina Sa'id bin Zaid dan Sayyidina Abdul Rahman ibn al-Auf dan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya antara i'tiqad ahli sunnah. Maksudnya i'tiqad ini datang dalam nas dan dipertahankan oleh kita lah ahli sunnah. Kerana ada golongan yang namanya Syiah, dia tak percaya benda ni. Dia kata, Abu Bakar tak ada kedudukan di sisi Allah. Abu Bakar, Umar masuk neraka. Maksudnya ada kumpulan lah, Syiah. Syiah tu ada banyak kumpulan. Tapi majoriti kumpulan Syiah tadi beriman macam tu. Dia kata sahabat yang nama Abu Bakar, Umar ni semua dalam neraka. Sebab dia tak dengar cakap Nabi pada pendapat dia orang lah. Maknanya dia orang kata, Nabi kata lepas Nabi wafat ni, Sayyidina Ali jadi khalifah. Dia kata, tak. Tapi Umar ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar main rampas je. Betul letak nombor 4 baru dapat Sayyidina Ali. Jadi tu dia punya i'tiqad yang salah lah. Jadi kita sebagai ahli sunnah hendaklah beriktikad di atas nas-nas yang disimpulkan oleh ulama bahawa sahabat Nabi itu mempunyai kelebihan seluruhnya lah. Pertama kita i'tikad sahabat Nabi seluruhnya daripada nombor 1 sampai 124,000. Kata setengah ulama bilangan sahabat tu ketika Nabi membuka kota Mekah tu ada bilangan 124,000 orang sahabat. Maksudnya semua sahabat tadi kalau dia mati dalam iman, maka semua tadi mempunyai kelebihan yang agung. Dipanggil sebagai sahabat. Sahabat Nabi. Itu pertama. Kerana ada golongan yang dia tak percaya sahabat ni. Dia kata semua manusia sama je. Mana ada sahabat-sahabat ni. Sahabat pun manusia biasa je buat dosa. Itu dosa kan. Dia tak rasa sahabat ni level tinggi daripada dia. Dia tak rasa. Dia rasa manusia biasa je kita ni. Kemudian daripada tu, kita beriktikadkan tartib pula. Maksudnya dalam sahabat yang 124,000 tu, dia ada yang awal-awal 1 hingga 10, itu mempunyai kedudukan tersendiri. Daripada nas lah. Itu sebagaimana ditetapkan oleh ulama ahli sunnah. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya selepas daripada para anbiya, maksudnya Nabi Muhammad pertama, kemudian Nabi Rasul Ulul Azmi 4 orang, kemudian para Rasul, kemudian para Nabi, lepas tu Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya daripada zaman Nabi Adam sampai kepada hari kiamat, manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul paling pertama sekali ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kedua Sayyidina Umar, ketiga Sayyidina Osman, keempat Sayyidina Ali. Yang kelima sampai 10 ni adalah baki daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga, yang diistilahkan sebagai Asyarah Mubasysyarun. Maksudnya 10 orang yang diberita gembirakan dengan syurga. Masa dia hidup lagi Nabi cakap, dia ni ahli syurga, dia ni ahli syurga, dia ni ahli syurga. Jadi ulama mengistilahkan Asyarah, 10 orang Mubasysyaruna yang diberi berita gembira dengan syurga. Cuma yang 4 tadi mesti macam tu. Sayyidina Abu Bakar dulu, Sayyidina Umar, Osman, Ali. Kemudian lagi 5 sampai 10 ni yang nama-nama sahabat yang 10 baki daripada 10 orang tadilah. Itu Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Abdul Rahman dan Ubaidillah ibn Jarrah. Lepas daripada tu 11, nombor 11 sampai ke 313, iaitulah semua sahabat yang mengikuti perang Badar. Kedudukan. Tapi di antara mereka tadi tu ada kedudukan masing-masing lah, tapi tak diperincikan lah siapa dulu kan. Cumanya kita kata daripada nombor 11 sampai 313 ialah semua sahabat yang menyertai perang Badar. Mereka mempunyai kedudukan yang khusus. Kemudian daripada 314 sampai kepada 1,000 orang kot. Ingat. Iaitulah sahabat yang menyertai Bai'atul Ridwan. Itu saya tak pasti Ridwan juga ataupun perang Uhud. Itu saya tengok balik lah. Cuma yang ahli sunnah tetapkan macam tu lah. Maksudnya sahabat tadi ada kedudukan masing-masing.
mengikut kepada pengorbanan dia lah dalam bersama dengan Nabi tadi. Jadi setiap orang yang 10 orang tadi ada pengorbanan yang amat besar lah yang perlu kita kaji kehidupan mereka tadi. Kemudian itu ada pengorbanan namanya Perang Badar. Itu pengorbanan yang tak dapat dilawan oleh peperangan-peperangan yang lain. Dan seterusnya sama ada Uhud atau Bayatul Ridwan. Saya tengok. Ala kulli hal itu antara i'tiqad yang wajib di dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir wa'an sikit lagi ni, 2 perenggan ni. 10 3 minit, lagi 7 minit. Dan wajib kita baikkan akan zon, sangkaan kita, yakni sangka dengan segala sahabat radhiyallahu anhu tu, dan jangan kita zon akan segala sahabat dengan yang jahat. Kerana wajib kita i'tiqadkan bahawasanya segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil, lagi soleh. Adil ni maksudnya dipercayai lah. Tak, maksud adil ni tidak buat dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil dan menjaga maruah. Lagi soleh maksudnya orang baik lah. Orang yang baik, perbuatan-perbuatannya daripada hati yang baik. Dan lagi wajib kita memuji akan mereka itu seperti memuji Allah Ta'ala dan Rasul atas mereka itu sekaliannya. Maksudnya setelah antara kewajipan kita lagi daripada i'tiqad kelebihan sahabat tu ialah kita sentiasa bersangka baik. Macam mana sangka baik ni? Terutama bila kita dengar kenyataan yang zahirnya macam tak baik, kan? Zahirnya macam tak baik lah, tapi kita kena bersangka baik. Contohnya yang paling zahir sekali itulah fitnah Al-Quran. Bukan fitnah Al-Quran, fitnah Khawarij lah kan. Itu dia melagakan antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Itu kita dalam sejarah kalau kita baca, kita dapat lihat lah bagaimana sahabat tu zahirnya macam ni lah, macam buat benda yang salah lah. Tapi kita tetap kena bersangka baik. Maka antara cara bersangka baik dia, kata ulama, mereka tadi mempunyai pendapat yang diterima di dalam Islam. Maka masing-masing bertindak mengikut pendapat yang benar, walaupun natijah dia tadi zahir kematian para sahabat yang ramai. Dan ulama sering berkata bahawa tentang isu yang itu khususnya, hendaklah kita diam. Kalau kita tak tahu nak cakap apa, kita diam je lah. Sebab dia orang tu memang sahabat. Jadi bila dia memang sahabat, dia memang ada kelebihan dan kita wajiblah bersangka baik. Cuma kalau kita tak tahu nak cakap apa, kita diam je lah. Sebab yang kita baca tu ialah riwayat yang sampai pada kita. Apa benda yang benar-benar berlaku, kita tak tahu pun. Kita tak ada di waktu tu kan. Dan kata pengarang juga, wajib kita memuliakan, memuji mereka. Maksudnya kita, sebagaimana Allah dan Rasul memuji mereka. Allah memuji sahabat-sahabat dalam Quran dengan beberapa pujian lah. Contohnya Allah meredai mereka. Allah kata mereka ni mencintai Allah. Mereka ni berkorban. Mereka ni mendahulukan orang lain walaupun mereka memerlukan. Dan sebagainya. Maka seperti itu juga kita dituntut memuji mereka. Dan terakhir, maka barang siapa mengiktikad akan sekalian yang demikian itu, padahal yakin ia dengan dia, maka adalah ia daripada ahli al-haq, golongan yang benar. Dan ia berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan bercerai ia dari kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah, yakni terlepaslah dia daripada i'tiqad yang sesat lagi bid'ah, dan masuklah ia ke dalam perhimpunan ahli sunnah wal jamaah. Maka kami pohonkan Allah Ta'ala akan kesempurnaan yakin dan kukuh ke agama dan tetap iman di dalam dunia dan akhirat bagi segala muslimin, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu amat kasih sayang akan hambanya dan terlebih murah akan hamba-hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. So habislah berkenaan dengan i'tiqad. So, maknanya kita
sedang bincangkan tentang bahagian akidah kan. So dia dah bermula daripada ketuhanan, kemudian kenabian, dan yang terakhir ialah sam'iyat ni, perkhabaran Nabi, yang dia akhiri dengan menyebut tentang kewajipan beriktikad kelebihan sahabat. Jadi dia kata semua yang dia sebut daripada ketuhanan tadi, daripada ketuhanan tentang sifat wajib Allah, perkara yang mustahil, perkara yang harus, kemudian kenabian, kemudian sam'iyat tadi daripada azab kubur, soal kubur, nikmat kubur, kemudian ada mahsyar, mizan, hisab, yang sirat, semua tadi lah, sampai kepada perihal sahabat tadi. Dia kata siapa yang pegang macam yang dia sebutkan tu, ketahuilah dia dah keluar daripada ahli bid'ah. I'tiqad ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah ni? Contohnya Syiah, contohnya Jabariyah, contohnya Mu'tazilah. Yang mana kesesatan mereka ataupun kesalahan mereka dalam i'tiqad tadi dah diterangkan oleh pengarang secara tak langsung lah di dalam kenyataan-kenyataan dari awal bab i'tiqad tadi sampai kepada hujung ni. Antaranya Syiah tadi dia bermasalah pada sahabat. Di samping dia ada masalah-masalah lain jugalah. Kalau Mu'tazilah tadi antara yang utama masalah perbuatan. Maksudnya dia kata Allah tak tahu takdir. Allah ni dia tengok dulu hamba tu buat apa, baru dia tahu oh dia ni nak pergi semayang punya. Jabariyah maksudnya Allah ni tak ada syurga neraka. Jabariyah kata tak adalah syurga neraka ni, buat je apa saja kita nak. Dan macam-macam. Jadi senang cerita, kita dah baca ni, kita percayakan semua tu, dan saya rasa semua tadi tak asing bagi kita lah, kita dah maklum lah kan. Cuma kalau kita ada pertanyaan, kita boleh bincangkan lah dalam waktu-waktu yang lain. Masa kita dah dengar benda ni daripada muda lagi kan. Jadi teruslah berpegang dengan pegangan tersebut, kerana itulah yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau tak ada apa, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada saya sendiri. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi